Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nabda hadzal majlis qiraati ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama rafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan kita untuk kita bersama-sama hadir ke rumah Allah pada malam ini atas maksud kita melaksanakan solat fardu maghrib berjamaah, dan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama berada di dalam majlis ilmu sebagaimana yang disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Mudah-mudahan usaha kita bersungguh-sungguh dalam mengejar atau menghadiri majlis ilmu yang kita hadiri pada malam ini dan pada waktu-waktu yang lain akan memudahkan jalan kita untuk menuju syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, malam ini adalah merupakan kuliah saya yang pertama lah di masjid daerah Sultan Idris II Tolu Intan ini. Walaupun satu masa dulu saya pernah bertugas dan berkhidmat di masjid daerah ni, masa tu saya pun tak berkesempatan mengajar di masjid ini. Jadi alhamdulillah malam ini pihak masjid menjemput untuk saya mengisi ruang kuliah di masjid daerah, dan insya-Allah saya akan mulakan pada setiap Jumaat minggu yang keempat. Permulaan ni sekali sebulan dulu. InsyaAllah mungkin ada rezeki di masa yang datang, kita tengok nantilah. Dan insyaAllah saya akan menggunakan kitab, saya cuba cari yang mudah dan sering berlega di sekeliling kita isu itu. Jadi saya dapatkan sebuah kitab namanya 40 hadis yang berkaitan dengan bala bencana. Kita menyelami hikmah Allah Subhanahu wa taala menghantar ujian kepada kita
apatah lagi bersesuaian dengan situasi kita ketika ini, diuji oleh Allah Ta'ala, masih lagi dalam keadaan PKPB dan juga COVID-19 yang kita sama-sama doakan mudah-mudahan ada penurunan dan dipelihara kita semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadis-hadis yang ada dalam ini tuan-tuan membicarakan tentang atau memotivasikan kita apabila kita ditimpa ujian, ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita perolehi daripada ujian dan musibah. Dan kita yakin bahawa semua daripada kita ini diuji dengan ujian oleh Allah Ta'ala yang berbeza-beza. Yang berbeza-beza. Tak sama. Bukan bermaksud ujian itu hanya kesakitan. Bukan bermaksud ujian itu dirundung malam. Bukan bermaksud ujian itu kematian. Sebenarnya ujian itu luas. Luas. Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Setiap daripada kita akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi. Kami menguji kamu dengan keburukan, wal khairi, dan juga kebaikan. Fitnatan wa ilaina turja'un. Sama ada dalam keadaan kebaikan ke, dalam keadaan keburukan ke, kesemuanya itu adalah ujian daripada Allah Ta'ala. Itu kita kena ingat. Wa ilaina turja'un, kepada Allah lah kita akan kembali. Jadi sebab itu kita jangan menyangka kita dalam keadaan tenang, duduk dalam masjid ni, kita terlepas daripada ujian. Belum tentu. Ujian kita dalam masjid ni lain pula. Ujian mereka di luar masjid lain pula. Dalam pada kita boleh istiqamah mentaati perintah Allah Ta'ala, Allah uji dengan ujian yang lain. Jadi sebab itu kita berada pada landasan ujian Allah Ta'ala, sebagaimana kehidupan kita ni tuan-tuan sememangnya adalah merupakan medan ujian. Ya, Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku ciptakan kematian dan kehidupan itu tidak lain linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nak uji kita semua ni, siapakah dari kalangan kita ini yang terbaik amalannya. Jadi medan kita sepanjang masa sampailah kita bertemu Allah Ta'ala akan sentiasa diuji oleh Allah Ta'ala. Jadi atas dasar itulah maka kita tengoklah hadis-hadis Nabi untuk memotivasikan kita. Kerana apa? Kita ni manusia tuan-tuan. Ada kalanya kita down. Allah uji sikit kita jatuh. Kita hilang pedoman. Kita rasa putus harapan dengan Allah Ta'ala. Kita rasa dunia ni gelap masa depan. Kita rasa macam dah tak ada nilai dah kita ni. Tu ada masa kita akan rasa begitu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hikmah ujian-ujian ini, yang mana ada hikmahnya yang tersembunyi yang kita tak tahu, yang diceritakan oleh Nabi SAW. Gini kamu kalau ditimpa musibah jangan runsing, jangan rasa gundah gulana. Kerana apa? Kerana ada hikmah yang Allah Ta'ala sembunyikan. Jadi sebab itu semua lingkaran 40 hadis ini insya-Allah dia berlegar dalam kehidupan kita je tuan-tuan. Legar hari-hari. Jadi mudah untuk kita aplikasikan dalam diri kita. Boleh tuan-tuan? Buku ni boleh dapat kat sini je. Saya pun ambil kat sini je. Pustaka Intan Shah. Tapi stok tak mungkin tak banyak. Mungkin boleh order lah. Harga pun tak mahal. Harap bulan depan bolehlah tuan-tuan dapatkan. Tak mahal. Yang mana yang dah ada tengok reganya. Murah kan. Belilah banyak-banyak. Fungsi dengan yang lain. Okey.
Baik tuan-tuan, insya-Allah malam ni kita terus je lah masuk, tak ada mukadimah panjang-panjang sangat dah. Ya, kita terus masuk hadis yang pertama, ya. Baik, hadis yang pertama pada malam ini kita akan bincangkan. Tajuk hadis di sini ialah kepenatan, kesedihan dan kesusahan menghapuskan dosa. Ya. Kepenatan, kesedihan dan kesusahan menghapuskan dosa. Baik, kita dengarkan hadis ini tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala azan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu bi'a min khataya. Hadis riwayat Al-Bukhari, hadis sahih, yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda telah bersabda, tidaklah seorang muslim yang ditimpa kepenatan, penyakit, kegundahan, kesedihan, kegelisahan dan kesusahan. Macam-macam tu tuan-tuan. Ujian itu macam-macam. Ya. Disebut di sini kepenatan, ya. Kita penat, kita letih. Bila kita penat, kita letih, kita akan stres. Kita akan rasa tertekan. Macam-macam tak boleh jadi bila stres. Ya. Kerja pun tak boleh nak selesai. Masalah bawa balik ke rumah, babitkan pula anak-anak, keluarga dan sebagainya, penat. Keresahan, kegundahan, itu semua adalah merupakan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehinggakan duri yang mencucuknya, sampai ke peringkat sekecil-kecil ujian terpijak duri. Kecil je, pijak duri je. Apa Nabi kata? Melainkan Allah Subhanahu Wa Taala akan menghapuskan sebahagian dosanya. Tuan-tuan, tak ada siapa yang tak nak dosanya dihapuskan oleh Allah Taala. Kita tanyalah siapa sekalipun, hatta yang kaki pelaku dosa dan maksiat sekalipun, kalau kita tanya, pasti dia inginkan dosanya diampunkan, dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa-siapa sekalipun. Apatah lagi kita yang biasa melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh, sudah pasti kita inginkan dosa dihapuskan. Jadi salah satu hikmah yang Allah Subhanahu Wa Taala beri, apabila seseorang hamba itu diuji oleh Allah Taala dengan semua benda ini, Allah akan hapuskan dosa kita, tuan-tuan. Betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu apabila diuji dengan segala kesusahan, keperitan, jangan kita mengeluh dengan Allah Taala. Apatah lagi jangan kita bersangka buruk dengan Allah Taala. Kenapalah Allah bagi aku sakit? Aku muda lagi. Kenapa Allah Taala bagi aku sakit? Sedangkan aku ni menjalani kehidupan dengan cergas, exercise, bersenam, tapi sakit juga. Aku makan ubat pun sakit juga lagi. Kenapa Allah? Kenapa? Kita persoalkan. Kenapa takdir Allah Ta'ala itu ujian datang kepada kita. Apatah lagi sampai ke peringkat begitu. Ya. Kerana Allah Ta'ala nak bagi sesuatu yang special apabila kamu ditimpa kesakitan, ujian. Allah Ta'ala nak ampunkan dosa kita, tuan-tuan. Allah nak ampunkan dosa kita. Dalam satu hadis yang lain, riwayat yang lain menyebutkan, ma min muslim yusibuhu azam maradun fama siwahu illa khatallahu lahu sayyi'ati. Setiap kita ni, tuan-tuan,
yang ditimpakan musibah, ujian oleh Allah Ta'ala, atau apa jua yang sewaktu dengannya, yang seperti ujian lah, apa jugalah, ya. Fama siwahu, melainkan illa khatallahu lahu sayyi'at, melainkan Allah Ta'ala hapuskan, ampunkan dosa-dosa kita. Kama takhuttuhu syajaratu waraquha, sebagaimana gugurnya daun-daun daripada pokok, begitulah juga ibarat gugurnya dosa-dosa kita apabila ditimpa ujian oleh Allah Ta'ala. Tapi bukan mudah, tuan-tuan, bukan mudah. Kita yang sihat bolehlah kita sabar. Ya sabar. Kamu cakap senanglah, yang nanggung sakitnya aku. Apa boleh kita kata? Kita kata sabarlah. Sebab harga kesabaran ketika diuji itu Allah nak bayar dengan harga yang mahal. Apa harganya? Dihapuskan dosa. Maka sebab itu nak capai tahap sabar ketika ujian itu bukan mudah. Tapi macam mana pun kita tetap kena sabar dengan ujian itu. Baik, kita tengok huraian hadis, tuan-tuan. Hadis ini menunjukkan bahawa segala perkara yang menimpa seseorang mukmin, tidak kiralah kesusahan, keperitan, kesakitan, kesedihan, musibah maupun bala bencana, sebenarnya semuanya itu dapat menghapuskan dosa dan mengangkat darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin kita semua ni pernah alami ujian, sekurang-kurangnya kesakitan. Ada yang tak pernah sakit sini? Ada? Saya, Ustaz, berapa lama dah hidup? Dekat 40 tahun. Tak pernah sakit, tak pernah langsung. Oh, dahsyat. Kalau tak pernah sakit langsung tu memang dahsyat. Tapi hati-hati juga. Sebab apabila kita diuji dengan kesakitan, tanda Allah sayang kita. Jadi bukanlah bermakna bila kita sihat Allah tak bagi kita sakit, kita doa kalau gitu Allah tak sayanglah kita. Bila kita sihat, tandanya Allah bagi nikmatlah pada kita, syukurlah. Jangan doa pula minta sakit. Dek kerana sakit itu penghapus dosa, maka dia doa pula untuk sakit. Tak boleh, itu pun tak boleh. Kita semua diuji oleh Allah Ta'ala dengan sakit. Tak ada siapa pun. Sekurang-kurangnya sakit yang kecil-kecilan lah. Yang orang kata apa, demam sikit-sikit, batuk sikit-sikit, yang kecil-kecil lah, yang biasa orang lalui. Apabila seseorang itu sakit, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tarik 3 benda daripada kita. 3 benda daripada kita. Apa 3 benda ni, tuan-tuan? Yang pertama, apabila kita sakit, Allah Ta'ala tarik keceriaan dari wajah kita. Ada orang sakit tak gembira je? Ada tak? Ada. Happy semacam ni. Kamu sihat ke tak? Aku tak sihat. Riang-ria tengok gaya ni, melompat sana sini. Jarang. Kalau ada pun mungkin ada something wrong lah. Bila kita sakit, Allah tarik nikmat keceriaan di wajah kita. Kita akan rasa mungkin murah, mungkin rasa muka tak selesa dan sebagainya. Satu. Yang kedua, Allah Ta'ala akan tarik apa dia? Selera makan. Tuan-tuan pernah jumpa orang sakit, selera makan dia bertambah? Ada tak? Kalau ada, maknanya ada saka lah tu. Ataupun buang tebian. Tak lama lah tu. Orang kata gitulah kadang-kadang kan. Oh, selera ni makan. Orang nampaknya nasihat, rupanya besok innalillah. Baru kita teringat, oh rupanya yang dia beria makan semalam tu tanda-tanda dah nak sampai masa dia. Itu contoh. Tapi biasanya bila sakit kita kurang selera.
Jadi Allah tarik nikmat makan. Makan pun sekadar ni tuan-tuan. Makan bubur. Bubur pun kadang tak lalu. Makan roti, makan yang simple-simple. Dia tak adalah makan yang besar-besar. Ya. 2. Yang ketiga apa dia? Apabila kita sakit, Allah Subhanahu Wa Taala akan tarik apa dia? Dosa kita. Allah akan tarik dosa kita. Pertama, Allah tarik keceriaan muka kita. Kedua, Allah tarik selera makan kita. Yang ketiga, Allah hapuskan, Allah tarik dosa kita. Tapi ada syarat lah. Ada syarat. Bukan sakit semata-mata Allah Ta'ala hapuskan dosa. Ada syarat dia nanti kita sebut dalam. Ya. Kalau sakit semata-mata begitu, dalam keadaan dia mencerca takdir Allah Ta'ala, dia menyalah ataupun salah anggap dengan Allah Ta'ala, dia tak akan dapatlah pahala. Allah uji dia begini-begini, dia marah balik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas takdir yang dia dapat. Ya, merungut-rungut. Memang fitrah manusia ni, dia akan sentiasa keluh kesah, tuan-tuan. Jangankan sakit. Sakit ni normal lah orang merungut. Orang sakit ni merungut. Oh, aduh sakit lah. Aduh, kenapalah begini-gini. Itu biasa. Sehat pun kadang-kadang merungut. Kita yang sehat ni pun kadang-kadang merungut. Itu tak kena. Ini tak kena. Buat macam ni pun bising. Buat macam ni pun tak kena. Itu memang fitrah manusia. Sementara sehat pun kita merungut tak tentu pasal. Innal insana khuliqa khalu'a. Sungguhnya manusia tu diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Ada je benda yang dia tak sedar. Dia tak tenang. Benda yang dia rasa tak seronok dan sebagainya. Iza massahu syarru jazua. Apabila ditimpakan kesusahan, dia akan rasa amat keluh kesah. Itu sifat manusia. Allah Ta'ala sebut dah. Wa iza massahul khairu manu. Apabila diberikan kebaikan, dia akan merasa bakhil. Dia rasa ego lah. Kamu sakit, bukan main kamu. Minta tolong doakan saya. Panggil orang masjid, tolong baca Yasin. Panggil orang masjid, suruh buat sembahyang hajat. Minta supaya sepulan-sepulan ni sihat. Bila sihat, kita lupa pula Allah Ta'ala. Wa iza massan nasa durrun da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila durrin massa. Bila manusia ni ditimpa musibah, ditimpa kesempitan, dia akan berdoa kepada Allah Ta'ala. Da'ana li jambihi au qa'idan au qa'ima, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan baring, doa. Sebab tu ada orang kata kalimah yang susah nak sebut time sihat, tapi bila sakit mudah benar nak nyebut. Kalimah apa tuan? Allah. Bila sihat ni nak nyebut kata kalimah Allah tu jenuh. Tapi bila sakit, bangun sikit, Allah. Allah. Idaklah ngata siapa-siapa yang sakit pinggang ke apa, idak. Maksud kata kita ni kadang-kadang bila kita sihat ni, nak nyebut kalimah Allah tu susah benar kadang-kadang. Da'ana li jambihi au qa'idan au qa'ima. Berdiri, duduk, baring, kita doa kepada Allah Ta'ala. Falamma kashafna anhu durrahu, apabila kami hilangkan kesempitan dia, kami hilangkan kesusahan dia, marra ka'allam yad'una ila durrim massa. Dia patah balik kepada asal, seolah-olah dia tak pernah berdoa kepada Allah Ta'ala. Makna katanya, bila sihat, dia lupa Allah Ta'ala.
Bila sakit doa, ya Allah minta ni sihatkan balik aku ya Allah. Bila dia dah sihat dia lupa balik Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itulah manusia kan. Wa iza massahul khairu manu'a. Bila diberi kebaikan dia ego, dia bakhil Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Namun penghapusan dosa ini ni. Namun penghapusan dosa ini hanya melibatkan dosa-dosa kecil. Bukan dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar hanya dapat dihapuskan dengan taubat nasuha. Ini dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecil lah. Kadang-kadang kita buat dosa tanpa kita sedar. Dosa-dosa yang kecil lah. Jadi mudah-mudahan walaupun tidak menghapuskan semua dosa, tetapi meringankan bebanan dosa kita itu tak banyaklah. Janganlah kita mengharapkan semata-mata ihsan Allah Ta'ala, dek kerana kita sakit Allah hapuskan dosa. Jadilah tak payahlah aku semayang lepas sakit. Lepas dah baik sakit ini tak payahlah aku datang masjid, tak payahlah aku semayang. Pasal apa? Dosa dah terhapus, kata dia. Jangan guna sipir macam tu pula. Jangan guna formula macam tu pula. Dek kerana dia faham bila sakit Allah hapuskan dosa. Jadi maknanya bila dah habis sakit, maka dosa kita habis. Tak payah buat baik dah. Jangan. Teruskan. Bahkan lebih baik kita daripada sebelum kita diuji dengan kesakitan Allah Subhanahu Wa Taala. Segala musibah dan kesusahan yang menimpa seseorang mukmin dapat menghapuskan dosa-dosa kecil selagi ia tidak diiringi rasa kesal dan marah atas musibah yang menimpa dirinya. Ini syaratnya. Kita ditimpa ujian, musibah oleh Allah Ta'ala, kita akan diampun dosa, dihapus dosa oleh Allah Ta'ala. Tapi dengan syarat, ada syarat tuan-tuan. Apa syaratnya? Selagi mana kita tidak rasa kesal, kita tak rasa marah atas musibah yang menimpa diri kita. Ada orang apabila ditimpa ujian, bukan sekadar marah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan sampai peringkat ada yang boleh mencaci Allah Taala. Walhal dia lupa bahawa ujian itu Allah nak bagi kebaikan juga pada dia. Tapi apabila Allah nak bagi kebaikan pada dia, kita pula maki hamun Allah Taala balik, apa yang Allah Taala nak bagi balik pada kita? Aku bagi kamu sakit supaya kamu dalam keadaan tenang, kamu boleh muhasabah diri kamu. Dalam masa yang sama aku hapuskan dosa-dosa kamu. Kamu pula dalam keadaan sakit, kamu cerca pula Allah Subhanahu Wa Taala. Sedang Allah Taala bagi kita berbagai-bagai kurniaan yang besar. Kadang-kadang kita nikmat kesihatan ni Allah bagi panjang. Mungkin dalam 30 tahun, 40 tahun kita hidup, mungkin sakitnya baru seminggu. Baki lagi tu, kita sihat, kamu tak rasa ke nikmat tu betapa besar. Allah baru uji, tarik sikit je nikmat, kamu dah berbagai-bagai. Kamu salah anggap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tidak disyaratkan mesti dengan bersabar dosa-dosa tersebut dapat terhapus. Akan tetapi cukuplah musibah yang dialami tersebut tidak diiringi dengan rasa kesal untuk membolehkan seseorang itu mendapat pengampunan dosa di sisi Allah Ta'ala. Memadai kita diuji sakit, kita tak ada rasa kesal. Sebaliknya kita diuji dengan kesakitan atau apa jua ujian, kita muhasabah dan renung diri kita. Mungkin ada sesuatu yang aku buat, Allah Subhanahu Wa Taala nak tegur aku. Mungkin selama ni apa yang aku buat, aku lupa dengan Allah Ta'ala. Mungkin apa yang aku buat ini sampai Allah Ta'ala timpakan musibah ini kafarah dosa aku. Mungkin dulu aku tinggal sembahyang dan sebagainya, Allah uji dengan ini sebagai kafarah dosa. Jadi selagi tidak ada sesalan pada diri kita terhadap apa yang Allah uji kepada kita, maka mudah-mudahan di situlah kita dapat rahmat kasih sayang Allah. Allah hapuskan dosa kita.
Tu belum cerita lagi orang doa orang yang sakit ini makbul di sisi Allah Ta'ala. Doa orang yang sakit ini makbul. Itu nanti ada hadis yang lain kita akan terangkan. Baik. Jika ia disertai rasa sabar terhadap musibah yang berlaku, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan pula ganjaran kesabaran untuknya. Hal ini kerana ganjaran hanya diberikan bagi amal yang soleh, di mana kesabaran termasuk dalam erti kata amal yang soleh. Tuan-tuan, tingkatan yang paling tinggi dalam amalan kita yang susah, sebab itu susah nak capai, apa dia? Sabar. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya kami balas pahala orang-orang yang sabar itu bighairi hisab. Balasannya tak terhitung banyak. Bila kita kata tak terhitung ni, dia tak terkira lah. Tak terkira. Infinity, tak ada batasan. Kalau kita kata berapa? 100 tu ada batasan. 1000 ada batasan. 1000, 1 juta, 2 juta, 3 juta ada batasan dia. Bila kita kata bighairi hisab, tak terhitung banyak, maknanya banyaknya ganjaran Allah bagi kepada orang yang sabar. Sebab itu bukan mudah untuk sabar. Bukan mudah. Besar ujiannya, tuan-tuan. Cakap mudah, tapi bila diuji belum tentu lagi, tuan-tuan. Termasuklah kita yang bercakap pun begitulah juga. Cerita sikit pengalaman, tuan-tuan. Orang pergi haji. Lah kursus haji, saya tahun lepas ceramah kursus haji di sini. Masa kursus haji kita akan cakap, tuan-tuan, masa di Arafah, di Mina, itulah tempat ujian kesabaran. Tuan-tuan kena sabar. Sabar banyak. Sini boleh terima tak? Kalau saya kata sabar, boleh. Semua boleh terima. Tapi sampai sana, tuan-tuan, yang dah pergi tahulah. Saya bertugas 2019 jadi petugas macam-macam. Kenapa kemah kami macam ni, kipas ni tak hidup, aircon ni tak sejuk, itulah bila air ni beratur panjang, macam mana kami nak tidur dan sebagainya. Kita kata sabar, cakap senanglah, sabar. Padahal ke Arafah ni apa? Tempat makbul doa, bukan calang-calang tempat. Cakap senanglah. Di sana perkataan sabar itu cukup sensitif. Jangan sesekali sebut masa tu kat situ. Itu saya kata tadi, balasannya besar. Bila balasan orang yang sabar tu besar, nak dapat tu mahal lah. Bukan senang nak capai tahap sabar itu. Okey, baik. Maka dengan berlakunya musibah ke atas seseorang mukmin, ia melayakkan seseorang itu dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekaligus mengangkat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar dosanya diampun, darjat dan kedudukannya Allah angkat, naik kedudukannya. Sebab itu nanti ada hadis yang lain cerita pula bahawa ujian ini nak mengangkat martabat kita. Faham? Contoh periksa. Berapa banyak periksa yang ada di alam persekolahan? Kita dah masuk darjah 6, periksa UPSR ataupun UPKK, sekolah agama. Masuk darjah 6, UPSR. Kenapa pula periksa UPSR? Kan kedah UPKK dah periksa. Kita nak supaya penilaian nak masuk tingkatan 1. Siapa berjaya, kedudukannya naik lah. Dah masuk sekolah menengah ni, kita ada periksa lagi, PT3. Kenapa periksa PT3? Kan dah UPSR itu nak naik upgrade. Siapa yang berjaya PT3, levelnya akan naik lagi. Masuk tingkatan 5, SPM pula, ada periksa lagi. Hari tu tingkatan 3 kan dah periksa. Nak naik lagi supaya siapa yang berjaya, terangkat dia punya level dia, kedudukannya, dia berjaya pergi universiti, contoh. Begitulah seterusnya universiti. Jadi kedudukan kita pun diangkat
darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jika musibah tersebut dihadapinya dengan rasa sabar, hamba yang mukmin tersebut akan mendapat pahala pula atas kesabarannya menghadapi ujian yang menimpa diri. Ya, bila kita sabar, maka yakinlah Allah Taala akan memberikan pahala yang setimpal untuk dirinya. Baik, kita masuk hadis kedua, tuan-tuan. Belum masuk isyak lagi? Belum lagi. Boleh. Hadis kedua ni pendek je, tuan-tuan. Baik, hadis yang kedua, bala dan ujian mendatangkan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khaira yusib minhu." Ringkas je hadisnya. Hadis sahih, hadis Bukhari. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan yang besar baginya, nescaya Allah akan menimpakannya sebahagian musibah. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, ya, Allah timpakan musibah. Bunyi macam pelik. Kalau nak dapat kebaikan, dia kena timpa musibah. Ya. Maksudnya dengan ujian musibah itu ada proses yang kita akan dapat. Apa antaranya? Kita belajar untuk sabar. Apa antaranya? Kita dihapuskan dosa. Apa antaranya? Kita diangkat darjat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ada hadis Nabi SAW menyebutkan, "Iza aradallahu bi'abdi khaira ajjalallahu lahu uqubah fid dunya." Orang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah segerakan pembalasannya itu di dunia. Maknanya Allah hapuskan dosa kita tu di dunia lagi. Kan sakit ujian itu penghapus dosa, kafarah dosa kita. Bila mana Allah hapuskan dosa kita di dunia, akhirat dah tak ada dah. Akhirat itu dah tak ada pembalasan apa dah. Sebab Allah dah hapuskan dosa kita di dunia. Itu maksudnya. Ya, itu maksudnya. Hadis ini menunjukkan bahawa apabila Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberi ganjaran pahala dan mengangkat darjat hamba-Nya di sisinya, nescaya Allah akan menimpakan musibah kepada hamba tersebut. Hal ini demikian supaya hamba tersebut bersabar terhadap musibah yang ditimpakan ke atasnya, sehingga dia berpeluang mendapat pahala kesabaran terhadap musibah yang ditimpakan ke atasnya itu. Kita ditunjukkan contoh, ya, ujian sakit yang dahsyat dialami oleh Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub diceritakan dalam Al-Quran, kisah Nabi Ayub. Iaitu Nabi Ayub alaihi salam ini sakitnya terlalu dahsyat. Sampaikan ahli keluarga pun tak boleh nak dekat dengan dia, orang kampung dia pun tak ada dekat. Macam jijiklah seolah-olahnya dengan penyakit yang dia alami. Ya. Jadi sampai ke peringkat Nabi Ayub, dia tetap sabar dengan ujian Allah Taala. Ya. Apa Nabi Ayub cakap, dirakam dalam Al-Quran. Wa ayyuba iznada rabbahu anni massaniya durru wa anta arhamur rahimin. Dan Nabi Ayub alaihissalam berdoa kepada Allah Taala. Iznada rabbahu anni massaniya durru. Ya Allah, ya Tuhanku, aku ini ditimpa kesakitan, ujian. Tapi apa yang disebut? Wa anta arhamur rahim. Sungguhnya engkau Maha Penyayang, lagi mengasihi. Tak ada sebut, ya Allah, kenapa aku ni Nabi, ya Allah. Kenapa Nabi engkau buat aku jadi macam ni, sakit macam ni, sampai orang benci, ahli keluarga tolak aku. Wa anta arhamur rahim. Engkau Maha Penyayang, ya Allah. Ya? Maka Allah balas, fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu wa ahlahu. Maka kami kabulkan doa Nabi Ayub alaihissalam. Lantas kami hilangkan kesakitannya dan kami kembalikan dia kepada keluarga. Maknanya dia dah hilang sakitnya, ujiannya, keluarganya terima dia kembali. Dia dapat hidup bersama keluarga.
Ya. Sedangkan itu Nabi SAW. Nabi Ayub ni. Ya. Nabi. Tapi Allah uji begitu dan ditunjukkan kesabaran Nabi Ayub itu kepada kita. Apalah sangat sakit kita berbanding kesakitan yang ditimpa oleh Nabi Ayub alaihissalam. Hadis ini menunjukkan bahawa musibah yang ditimpakan ke atas seseorang mukmin yang sabar adalah sebagai tanda Allah menginginkan kebaikan kepada hamba-Nya. Sebab itu bila kita ditimpa ujian musibah, jangan lupa muhasabah diri kita, tuan-tuan. Musibah ni bukan sakit je. Contohnya kita aksiden. Contohnya barang hilang. So bila berlaku sesuatu tu, kita renung balik. Kenapa ya barang hilang? Mungkin ada benda yang Allah Ta'ala nak ketuk pintu hati kita. Kenapa aku aksiden ni? Mungkin Allah Ta'ala nak uji aku ni. Mungkin ada benda yang aku buat Allah Ta'ala murka barangkali. Muhasabah bila berlaku ujian Allah SWT. Akan tetapi seseorang mukmin tidak boleh dengan sengaja meminta agar dirinya diberikan musibah ataupun bala. Tak boleh. Kadang-kadang ada orang yang dia dah over pressure dah. Dia tak boleh tahan, dia kata kalau macam ni matilah lagi senang. Pernah dengar tak? Dia dah tak tahan. Ya Allah, kalau macam ni matilah lagi senang. Hidup pun susah. Itu cerita piramid lah. Hidup pun susah, mati pun susah. Sini susah, mana susah. Nak kena pantang itu, pantang ini, tak boleh makan. Mati je lah senang. Cabut je lah. Tiup pernafasan ni, cabut je lah. Contoh. Kita tak boleh minta. Bukan sekadar minta mati tu, bahkan minta musibah tu betul lah. Ya Allah, aku ni lama benar sihat. Cuba bagi sakit sekejap kat aku ni. Tak boleh minta. Mentang-mentang dia faham hadis ni, dia kata, hadis ni siapa yang sakit, Allah ampunkan dosa. Aku ni lama tak sakit ni, dosa pun banyak. Ya Allah, datangkanlah aku sakit, ya Allah. Tak boleh, haram hukum. Apa yang dimaksudkan ialah bersabar terhadap musibah yang telah menimpa dirinya. Ujian yang diberikan oleh Allah Ta'ala ini adalah merupakan satu rahmat dan kebaikan yang bertujuan membawa manfaat untuk kehidupan dan agama seseorang mukmin. Sekalipun pada zahirnya ia merupakan satu keburukan. Mungkin kita rasa benda itu satu yang keburukan. Tapi di sisi Allah Ta'ala hikmahnya berbeza. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kamu rasa benda tu kamu suka, tetapi di sisi Allah Ta'ala satu yang tak elok. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kamu rasa benda tu kamu tak suka, tapi di sisi Allah Ta'ala itu yang terbaik buat kamu. Jadi kita kena ingat bahawa apa yang kita lalui ini tak terlepas ilmu Allah Ta'ala. Maksudnya Allah Ta'ala tahu apa yang berlaku pada kita. Musibah yang menimpa seorang mukmin tersebut boleh terjadi sama ada dalam bentuk kesakitan, keperitan, kesusahan, kehilangan nyawa orang yang disayangi, kesedihan dan kegudahan hati, maupun apa jua perkara yang tidak disukai oleh manusia. Musibah itu barangkali ditimpakan ke atas dirinya, hartanya, sahabat-sahabatnya ataupun ahli keluarganya. Macam-macam. Boleh jadi keluarga, boleh jadi kawan, boleh jadi jiran kita, harta dan sebagainya. Macam-macam ujian kita. Itu yang membabitkan fizikal kebendaan. Belum lagi ujian kita ni. Kita duduk dalam ni pun, saya kata kita ni pun ujian. Ujiannya apa? Macam-macam. Semayang tak khusyuk. Dengar kuliah majlis ilmu, tidur. Contoh. Ujian itu. Kita jangan ingat, aku duduk masjid apa itikaf berapa pahala. Ujian. Allah uji, kamu tewas. Seorang mukmin pasti merasakan musibah yang dihadapinya itu merupakan tanda bahawa Allah menginginkan kebaikan untuk dirinya. Oleh hal yang demikian, dia tidak perlu rasa sedih, risau, khawatir dan sebagainya, kerana sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah pastinya membawa kebaikan dan hikmah tertentu. Jadi, apa juga ujian Allah Ta'ala, jangan risau, jangan sedih.
la takhaf wa la tahzan. Kerana ada hikmah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kebaikannya. Biarpun pada zahirnya ia merupakan satu musibah dan keburukan, ditimpa sakit, hilang harta benda, kematian dan sebagainya. Itu semua adalah pandangan zahir kita, tapi hakikat insya-Allah Taala ada hikmah yang tersembunyi. Wallahu alam tuan-tuan, saya rasa cukup sekadar itu pada malam ini. Kita dapat 2 potong hadis, insya-Allah ada kesempatan kita akan sambunglah pada bulan yang akan datang. Allah a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahil alamin. Kita tangguh dengan tasbih farah dan salatul asr. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.